Hai, apa khabar murid-murid tahun 2? Pelajaran kita pada hari ini iaitu mengenai subjek sains, sains tahun 2. Pengajaran dan pembelajaran di rumah bagi PDPR. Topik yang ingin kita pelajari pada hari ini ialah berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Itu topik plant. Tengok sini topik plant. Baiklah. Plant ni dalam lingkungan unit 5, subtopik dia ialah basic needs for seeds to germinate. Germinate. Maksud dia keperluan untuk tumbuhan bercambah. Keperluan untuk biji benih untuk bercambah. Sebelum itu kita lihat dulu cerita dalam buku teks. Buku teks pada muka surat 49. Murid-murid boleh juga buka buku teks masing-masing, buka surat 49. Sebelum itu cikgu akan bacakan cerita mengenai tajuk ini. Cikgu bacakan. Human and animal need plants to stay alive. Why? Human and animal need plants to stay alive. Why? Mengapa haiwan dan manusia dan haiwan memerlukan tumbuhan untuk hidup? Seperti mana yang kita ketahui bahawa manusia memerlukan sayur-sayuran untuk mendapatkan vitamin. Manakala haiwan mendapatkan tumbuhan untuk tetap sihatlah. Kerana tumbuh-tumbuhan ni banyak khasiatnya. Look here. This long bean can be eaten raw. And then the air here is so fresh. This is so delicious. I want to eat too. This is what is this? This is grasshopper. Grasshopper ni sentiasa berada pada tumbuh-tumbuhan lah. Saya nak cikgu nak jelaskan berkaitan apa yang diterangkan dalam bahasa Inggeris ini supaya murid tahun 2 lebih faham dengan mudah. This long bean can be eaten raw. Maksudnya kacang panjang ini boleh dimakan. Maksudnya. And then the air here is so fresh. Maksudnya udara di sini sungguh segar. And then apa yang dicakapkan oleh lembu ni? This is so delicious. Maksudnya ini sungguh sedap. I want to eat too. Ayam ni pun pula berkata dia pun nak makan juga. Sebab itulah haiwan dan manusia dan haiwan memerlukan tumbuhan untuk terus hidup. Human, manusia, animal, haiwan perlukan tumbuhan, need plant untuk terus hidup. Sebab itulah haiwan dan manusia ini perlukan tumbuhan. Dalam tajuk ini akan menceritakan bagaimana biji benih memerlukan keperluan asas untuk bercambah. Bagaimana ini biji benih memerlukan keperluan asas untuk
bercambah. Okey, kita akan buka muka surat yang seterusnya. Ini tadi muka surat 49. Murid-murid boleh rujuk membaca. Okey. Look here. Okay, the another page. Okay, student can look the importance of plant. Apakah kepentingan tumbuhan? Kepentingan tumbuhan. Pentingnya tumbuhan. Mengapa pentingnya tumbuhan? Okay. The plant are important to human and animals because they provide maksudnya tumbuhan adalah penting kepada haiwan dan tumbuhan sangat penting kepada manusia dan haiwan kerana untuk mengeluarkan apa? Untuk menyediakan apa? They provide apa? Okey. Pertama sekali, tumbuhan ni menyediakan food kepada siapa? Kepada haiwan dan manusia. Food. Okey. Maksudnya plant important to human and animal because to provide food. Provide food. And then plant are important to human animal because they provide air. Maksud dia tumbuhan ni penting kepada manusia dan haiwan kerana tumbuhan ni menyediakan udara yang segar. Seperti apa diperlukan manusia dan haiwan? Oksigen. Oksigen. Okey. Walau bagaimanapun manusia akan mengeluarkan karbon dioksida untuk tumbuh-tumbuhan, manakala tumbuhan akan mengeluarkan gas oksigen untuk manusia. Begitu juga kepada haiwan. Okey. Selain daripada itu, apakah pentingnya tumbuhan kepada manusia dan haiwan? Okey, untuk menyediakan habitat, habitat tempat tinggal, menyediakan habitat tempat tinggal kepada siapa? Kepada manusia dan haiwan. Maksudnya haiwan ni tinggal di dalam hutan, live in the jungle. Okey, live in the jungle. Okey, manakala manusia memerlukan habitat daripada tumbuhan ni seperti batang-batang pokok, kayu kan, untuk menghasilkan habitat kepada manusia, tempat tinggal kepada manusia. Manusia perlukan kayu, pokok yang dihasilkan oleh tumbuhan ni untuk membuat rumah dan bangunan. Sebab itulah tumbuhan ni sangat penting kepada manusia dan haiwan. Okey. Plants are important to human and animals because they provide habitats. Okay, habitats. Okay. Next is plants are important to human and animal because they provide medicine. Medicine. Okay, maksud dia tumbuh-tumbuhan ni, okay, banyak tumbuh-tumbuhan yang mempunyai khasiat dia yang boleh dijadikan ubat-ubatan. Okey, seperti pokok-pokok yang jenis herba tu boleh dijadikan pada zaman dahulu untuk jadikan ubat-ubatan. Pada sekarang ni pun masih juga digunakan sebagai ubat-ubatan. Okey, bagaimana sekarang ni tumbuhan menghasilkan ataupun mempunyai vitamin-vitamin yang boleh digunakan oleh manusia seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, okey. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Okey, vitamin D ialah matahari daripada matahari. Okey, sebab itulah haiwan tumbuhan sangat penting kepada
manusia dan haiwan. Okey. Saya harap boleh fahamlah. Okey. Ini soalan soalan hebat aras tinggi kerana dalam soalan yang ditanyakan tadi, mengapa tumbuhan sangat penting kepada manusia dan haiwan? Kerana apa? Kerana menyediakan makanan, menyediakan makanan, udara, gas oksigen, habitat and medicine. Itulah sebab itulah tumbuhan sangat penting kepada manusia dan haiwan. Seterusnya kita lihat pada muka surat yang seterusnya. Look here. The subtopic is basic need to for seed to germinate. Germinate ialah bercambah. Keperluan asas untuk biji benih ini untuk bercambah. Sebelum tu mari kita bacakan dialog ini. Cikgu akan bacakan dalam bahasa Inggeris juga dan akan terangkan dalam bahasa Melayu supaya murid-murid tahun 2 mudah faham. Cikgu bacakan. When will this seed germinate? Apa yang dikatakan oleh biji benih ni? I am a seed. I will germinate when all my basic needs are fulfilled. Maksud dia yang dikatakan oleh budak ni, bila biji benih ini akan bercambah. Dia tanya, bila biji benih ini akan bercambah. Selepas tu dijawab oleh biji benih ini, dia adalah biji benih dan dia akan bercambah apabila keperluan asas dia dipenuhi, dilengkaplah, maksudnya dilengkapkanlah, dapat keperluan asas yang lengkap. Apakah keperluan asas untuk tumbuhan supaya biji ini boleh bercambah? Pertama sekali, I need water and air to germinate. Maksudnya saya memerlukan biji benih ni memerlukan air dan udara untuk bercambah. Maksud dia perlulah siram apabila tanam biji benih, untuk melihat biji itu bercambah, perlu siram dengan air dan juga perlu diletakkan di kawasan yang mempunyai udara yang cukup. Jangan kita letak dalam kotak. Kalau letak dalam kotak, maksudnya tak kurang udara, jadi biji benih itu susah nak bercambah. Itu maksud dia. I need water and air to germinate. This one. I also need a suitable temperature to germinate. I am more comfortable here. Yang dicakap oleh biji benih ini, saya juga perlukan suhu yang sesuai lah. Suhu yang sesuai. Jangan terlalu panas dan tidak boleh terlalu gelap. Tidak boleh terlalu sejuk. Maksud dia suhu yang suhu bilik lah, suhu bilik. Sebab tu letak di depan tingkap ni, depan tingkap. Depan tingkap. And then I am more comfortable here. Maksud dia biji benih ini lebih selesa lah berada di kawasan ini, kawasan ni di depan tingkap ni. Dapat cahaya, dapat suhu yang sesuai. Sebab itu apabila dapat cahaya dan suhu yang sesuai, maksudnya biji benih ini boleh bercambah. A few days later,
Okey, apa yang berlaku? I have start to germinate. Beberapa hari kemudian, beberapa hari kemudian, biji benih ini mulalah boleh bercambah. Mulalah boleh bercambah. Keluar ni dia punya dia punya cambah tumbuhan, percambahan tumbuhan berlaku. Ini pucuk dia, pucuk keluar pada biji benih ni, pucuk kecil. Okay, the conclusion is, ini dia conclusion dalam bahasa Inggeris. Nanti cikgu terangkan dalam bahasa Melayu. Water, air and a suitable temperature are required for the germination of seeds. Maksudnya begini. Air, udara dan suhu yang sesuai adalah diperlukan untuk percambahan biji benih. Itu yang dikatakan percambahan biji benih. Murid-murid boleh rujuk pada muka surat 51. Rujuk pada muka surat 51. Setelah murid-murid selesai membaca pada muka surat 51 dan 50 dan 49 tadi, murid-murid bolehlah membuat latihan dalam buku aktiviti sains. Buku aktiviti sains pada muka surat berapa murid-murid? Mari kita lihat. Pada muka surat 29. Pada muka surat 29. Pada muka surat 29 sini tadi di samping itu juga murid-murid buatlah latihan juga pada muka surat ini 30 dan 31. Dia tidak terlalu banyak, cuma latihan ini ringkaslah. Simple activity, simple activity. Contoh contoh aktiviti dalam buku aktiviti sains. Latihan dalam buku aktiviti sains adalah seperti ini ini pada muka surat 29 dan satu lagi satu lagi muka surat 30. Ini aktiviti pada muka surat 29. Tengok sini. Ini unit 5. Plant. How to do this exercise. Bagaimana murid membuat latihan ini? Pertama sekali baca arahan dulu. Baca arahan. Match the picture to their important. Sesuaikan gambar pada yang untuk tumbuhan itulah yang sesuai untuk penting kepada tumbuhan, kerana tajuk di sini adalah plant and their importance. Plants and their importance. Murid-murid carilah dalam ini latihan dalam buku aktiviti pada muka surat 29. Murid sesuaikan sama ada. Coba tengok gambar yang pertama. Match the picture to their important. Number 1, look at the picture. This one is a watermelon. 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 Which is suitable for the answer for this picture? Which answer is suitable for this picture? You choose which one. And number 2, cikgu tak boleh beri jawapan. Nanti cikgu akan terima latihan murid. Nanti cikgu akan bincangkan semula apa kesilapan murid. Tengok pada nombor 2. Ini ialah mana ni? Ini adalah pokok. Pokok. Mana apa tujuan pokok ini? Kepada apa? Ini ialah ada di sini. Haiwan. Nampak tak haiwan kecil di sini? Apa tu? Itu ialah tupai. 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 Ini
ialah lubang pokok. Nampak murid? Okey, nampak lubang pokok. Ini ialah tupai. Okey. Okey, murid carilah mana jawapan yang sesuai berkaitan dengan pokok, lubang pokok ini dengan haiwan bernama tupai ini. Adakah habitat, food, medicine or air to breathe? Udara untuk bernafas, ubat-ubatan, makanan, tempat tinggal. Mana yang sesuai? Murid pilih. Yang ini gambar yang ketiga pula. Coba lihat, murid lihat. Ini ialah tumbuhan. Ini ialah tumbuhan. Dan ini ialah manusia. Kenapa manusia ni berdekatan dengan tumbuhan ni? Apa tujuan dia? Untuk mendapatkan udara, untuk mendapatkan gas. Contohnya manusia memerlukan oksigen. Manusia memerlukan oksigen. Manakala oksigen di mana? Daripada tumbuhan. Manakala tumbuhan ni mendapatkan karbon dioksida daripada siapa? Daripada manusia. Daripada manusia ni. Okey, jelas murid. Jadi berdasarkan gambar tadi, mana satu jawapan yang sesuai? Habitat ke, food, medicine or air to breathe? Mana satu yang sesuai? Sesuaikanlah. Seterusnya nombor 4. Okey, di sini ada kucing, seekor kucing. Dia berdekatan, si kucing ni berdekatan dengan tumbuhan. Apa tumbuhan dia? Ialah rumput. Kadang-kadang kita lihat kucing ni selalu makan rumput. Kenapa dia kadang-kadang dia makan rumput? Untuk mendapatkan ubat-ubatan, seperti herba lah pada rumput ini. Mana rumput ni boleh membantu kucing ini untuk proses penghadaman ni. Kadang-kadang kucing ini mendapatkan khasiat daripada rumput ini untuk proses penghadaman dan untuk tubuh badannya. Kalau kucing ni asal tidak sihat, dia makan rumput. Rumput yang yang berkhasiatlah untuk dia. Tak semua rumput, dia pilih rumput yang sesuai untuk dirinya. Tengok yang seterusnya ialah tangan. Tangan manusia ni, satu tangan, dan sebelah lagi apa lagi ni? Maksudnya tangan orang ini tidak sihat. Jadi orang ini menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk mengubati tangannya yang tidak sihat tersebut. Ada sejenis tumbuhan yang mempunyai khasiat herba yang tinggi, amat berguna kepada manusia untuk ubat-ubatan. Pada zaman dahulu, ubat-ubatan tradisional ni amatlah penting kepada orang zaman dahulu. Pada zaman dahulu kala lah, bukan zaman maksudnya zaman sebelum ni lah, menggunakan ubat tradisional. Okey, murid-murid pilihlah mana jawapan yang sesuai dengan gambar ini. Mana jawapan yang sesuai dengan gambar ini. Okey, pilih sama ada habitat, food, medicine, air to breathe. Mana satu? Habitat, food, medicine, air to breathe. Pilih salah satulah. Hanya pilih salah satu sahaja. Ini latihan pada muka surat 29 buku aktiviti murid-murid. Okey. Jangan lupa murid-murid setiap kali membuat latihan, tulislah tarikh. Tulislah tarikh disediakan di sini, ruang disediakan. Bila murid buat pada hari apa yang murid buat, tulislah tarikh di bahagian yang disediakan, ruang disediakan di sini. Okey, seterusnya mari kita lihat pada muka surat yang seterusnya. Okey, pada muka surat yang seterusnya iaitu pada muka surat 30. Okey. Tengok
subtopik dia berkaitan dengan basic need for seed to germinate. Okey, jangan lupa tulis tarikh di atas ini. Murid-murid jangan lupa tulis tarikh ya. Tarikh amat penting apabila murid-murid buat latihan. Okey, we read together the instruction. Okey. Lisa want to plant some sunflower seed. He helped Lisa by coloring the basic need for seed to germinate. Maksudnya Lisa ni hendak menanam bunga matahari, menanam biji benih bunga matahari. Ini biji rupa bentuk biji benih bunga matahari ya. Ini contoh rupa bentuk biji benih dia. Okey. Jadi bantulah Lisa ni bagaimana untuk menanam biji benih ini, okey, supaya biji benih dia dapat bercambah. Jadi murid-murid hanya pilih berapa perkara yang membantu percambahan biji benih. Ada 3 tadi ya. Ada 3. 1, 2. Di sini ada 4 Tetapi murid-murid warnakan jawapan yang betul. Warnakan biji benih ni. Okey. Apakah yang diperlukan oleh biji benih untuk bercambah? Maksudnya keperluan asas tumbuhan. Keperluan asas untuk biji benih bercambah. Perkara penting maksud dia. Perkara yang penting yang diperlukan oleh tumbuhan yang diperlukan oleh biji benih supaya boleh bercambah. Okey, cuba lihat di sini. Air adakah penting? Lihat murid-murid, air ni penting ke tidak? Okey. Murid ujuklah semula pembelajaran kita sebelum ni tadi. Seterusnya suitable temperature, penting ke tidak? Murid boleh fikirkan. Flower pot, ini penting ke tidak untuk percambahan biji benih? Okey. Air, penting ke tidak? Udara. Okey. Dan sunlight, sunlight. Sunlight ni matahari ya, sunlight. Sunlight, cahaya matahari. Okey, murid-murid bolehlah warnakan. Tidak semestinya warna semua, hanya pilih beberapa sahaja. Okey, cikgu bagi clue di sini. Murid pilihlah 4 sahaja. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini bagi subjek sains tahun 2. Okey, selamat belajar murid-murid. Okey, semoga berjaya.